Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'anil khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Sehinggalah perkataan dia muka surat 9 makna asyhadu an la ilaha illallah. Sekat tu makna asyhadu an la ilaha illallah. Katanya Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib kamu alim, wajib kamu tahu apakah makna la ilaha illallah. Ramai dah duk sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi gapo dia makna dan gapo dia makna la ilaha illallah. Perkataan kata aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Memberi pengertian aku mengetahui, aku mengaku, aku yakin dengan sepenuh jiwa. Tu maksud saksi. Saksi ni aku bersaksi tiada Tuhan hanya Allah. Saksi ni kalau dalam mahkamah ya kena benda yakin. Kalau kita masuk mahkamah nak jadi saksi kita kena yakin. Tok hakim kata demo tengok kau kahwin ni curi barang ni. Hamba rasa dia dah. Oh rasa tak boleh jadi saksi. Tak boleh. Saya rasa dia dah curi, nampak macam kelibat dia dah. Oh tak boleh jadi saksi. Saksi ni kena yakin. Saya nampak memang dia yang ambil barang tu. Okey boleh jadi saksi. Maka apabila kita kata saya menyaksikan, aku naik saksi ko yang tiada Tuhan yang sebenar hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar, mestilah kenyataan itu, perkataan itu keluar daripada keyakinan kita. Maka yakin ini mesti muncul daripada belajar. Kalau kita tidak belajar, kenapa Allah Ta'ala kita kata Tuhan? Agama lain kata benda ni Tuhan. Orang asli kata pokok kayu Tuhan. Yahudi kata benda ni Tuhan. Kristian kata goni Tuhan. Oh boleh tahan nak kecek. Kita juga orang Islam boleh tahan nak kecek, tetapi kena ada bukti. Apabila ada bukti baru benda tu boleh kita kata betul. Misalnya hamba kata benda ni orang panggil kita, orang panggil buku. Boleh tahan nak kecek, nak panggil sekutawa boleh panggil. Tahu, nak panggil kuih boleh panggil, tapi apabila saya kata, hamba kata buku, mesti kena ada bukti. Sebab dia ada kertas dia boleh baca, hak tu orang panggil buku. Baru orang percaya. Maka kita orang Islam, apabila kita mendakwa, kita duk royak kat siapa-siapa, kita duk royak tiada Tuhan yang sebenar hanya Allah Taala sahaja Tuhan yang sebenar, kena wak mari buktilah. Kalau tak boleh wak mari bukti, support agama lain. Agama lain duduk percaya kata benda ni Tuhan. Tanya bukti senyap tak kata gapo. Kita tanya orang asli, betul kau tak benda ni Tuhan, pokok kayu ni kau tak Tuhan? Betul kau tak Tuhan? Ada ciri-ciri ketuhanan kau tak kepada dia? Tak tahu hamba. Tahu nampak dia nampak lebih besar sangat pada orang lain, nampak dia lah hebat sekali. Pas dia cipta demo ke? Tak juga. Pas demo asal pada pokok kayu, tak juga. Pas lagu mana? Kabar-kabar tumbel mampu. Tuhan lagu mana mampu tumbel lagu tu? Tak boleh. Maka kena buat mari bukti. Maka apabila kita boleh buat mari bukti, barulah betul penyaksian kita saat ni. Barulah jadi naik saksi betul-betul. Nabi kata dalam hadis dia, iza alimtum misla syamsi fashhadu.
Apabila kamu yakin jelas sesuatu benda seperti matahari dah jelas, tak ada orang dah tengok belakang, jelas belakang kata matahari ada. Semua orang boleh tengok belakang jelas dah. Maka katanya Nabi, apabila kamu tahu supaya jelasnya matahari, fashhadu, maka naik saksilah kamu. Ni mengaji bab ketuhanan tak benar. Gapo dia ciri-ciri ketuhanan, gapo dia tak tahu sifat-sifat Tuhan pun tak tahu, kabar-kabar yakin kata mana. Dia mau kenal kau tak email, tak kenal. Besok tengok dia, dak patut hamba yakin dia tak email. Yakinlah ke mana? Kau demo buat saja, kena ngaji, kena tahu ciri-ciri sifat dia, baru kita boleh kata dia tu tak email. Demo kenal boleh kenal. Demo tahu dak ciri-ciri dia, tak tahu. Hamba yakin dia boleh lah ke mana? Kena tahu ciri-ciri dia, kena begini. Nampak? Maka hidup kita ni sebenarnya nak suruh kenal Allah. Kita semaya ni tanda kita kenal Allah. Semua ibadat menunjukkan kita tu kenal Allah Ta'ala. Orang apabila lupa Allah Ta'ala, maka macam-macam boleh mari ke dia. Maksiat, gapo-gapo mari kerana lupa Allah Ta'ala. Dia ingat Allah Ta'ala, tak ada. Mazmumah pun tak ada. Riak wujud pun tak ada. Sebab dia ingat Allah Ta'ala. Ni kita duk ingat diri kita, hak tu jadi kita rasa kita baik, kita bagus, kita berjuruh. Tu kerana kita duk ingat kita. Lupa Allah. Tapi apabila kita ingat Allah, Allah Ta'ala beri taufik hamba mari mengaji ni. Tak ada nak rasa hebat lebih pada orang lain. Masuk menyaksi ni aku mengetahui. Tahulah ke mana kalau tak belajar. Maka kena juga belajar. Barulah kita yakin satu benda. Satu campur dua sama dengan tiga. Hamba yakin tiga. Dia mau tahu mana? Dia mau tinggi ke? Hamba tinggi ke? Hamba belajar dah. Di sekolah rendah saja tu kata ni tahun dah. Sekolah menengah poyak satu campur tiga, campur dua sama dengan tiga. Yakin dah lah hambanya. Maka kena belajar baru timbul yakin. Kita mengetahui kena belajar. Aku mengaku. Lepas pada kita tahu kena mengaku. Orang kafir pada zaman Rasulullah ramai tahu Nabi Muhammad ni kecek betul, tapi tak mengaku, tak iktiraf Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad kecek betul, dan Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin lah. Orang yang dipercayai, tak pernah kecek menipu. Abu Jahal berkata anak saudara dia yang paling berjuru sekali tak ada lah. Allah dah tengok tu gak suka dia berjuruhnya, ngamukanya comel ke apa dia. Tapi apabila Nabi Muhammad mari kecek bab Islam, kecek bab agama, tak iktiraf dia. Dalam hati tahu Nabi Muhammad tak nipu, tapi tak mengaku. Buat kerah lagu tu. Maka punah juga. Pertama kena tahu. Lepas tahu kena mengaku. Mengaku kata benda tu betul. Tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah Ta'ala saja. Aku mengaku, aku mengetahui, aku mengaku, aku yakin dengan sepenuh jiwa ragaku. Yakin dengan sepenuh jiwa raga. Yakni apabila kita mengaji, kita faham dah ciri-ciri ketuhanan ni apa dia, maka kita pun letak buat pegangan. Pegang buat keyakinan kita nah. Gapo dia hak kita pegang tu? Dan aku akan menerangkan kepada selain daripada diriku. Ni. Tu maksud menyaksi dah. Menyaksi ni makna dia aku mengetahui, aku mengaku, aku yakin, dan aku akan menerang. Aku akan memberitahu kepada selain daripada diriku. Dia mau yakin seorang. Dia mau tahu. Ya, saya tahu Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan. Dia mau mengaku, saya iktiraf, saya mengaku, saya yakin dengan sepenuh jiwa, dan saya nak beritahu kepada orang. Tu panggil menyaksikan. Pak kalimah ni, pak kalimah menunjukkan kata makna menyaksikan. Aku nak memberitahu kepada selainku. Lepas pada aku yakin, aku nak ayat ke orang pula yang tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar. Itu maksud menyaksikan. Dalam kalimah menyaksikan ni ada 4 perkataan ni. Yakin gapo semua dan nak beritahu kepada orang. Kalau yakin tak si beritahu, hak tu tak panggil menyaksikan lagi. Asyhadu. Gapo dia? Bahawa tiada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya di alam yang wujud ini, melainkan Allah semata-mata. Yakni ada juga tu benda yang disembah dengan tidak sembetul. Ada. Banyak tak tengok. Di topak no penuh, ada hak tidur pun ada. Pakai baju merah. Tidur dia ni. Lama mana tak ikat gerak, tak bangun-bangun, duduk tidur. Jauh lagi nampak merah, dah pakai kain merah.
Ada hak nu kelaburan nu atas nu. Duduk selo lendik panas hujan pun duduk kelih mata terbelalak duduk tata kita. Tata. Orang gini no. Tak ada kata bangun lapar kau lenguh sakit lutut kau duduk selo lagu tu Allah kata. Nyo pakak gi sembah benda lagu tu. Pala bulak-bulak. Tak ada apalah kata. Dia kalau lalak hingga atas hidung nak kebah pun tak boleh. Ya kita bersungguh duk minta berajak ke dia Allah lah. Jangan hina gak kita ni manusia. Manusia ni Tuhan kata khalifah atas muka bumi. Sembah benda lagu tu. Nyanyo. Buatlah sembah kita hok biar kita puas hati betul. Hok boleh menghidupkan, boleh mematikan, boleh buat gini, boleh buat gini. Ni duk sembah benda lagu tu nyanyo lah. Sedih kita tengok. Pakai kain plekat sekat dada. Duduk lagu tu panas hujan. Pas lokos cak mari orang gicak. Si duduk sembah. Tak ada apa nah. Kalau Hindu gak sembah pala gajah lah Tuhan pala gajah lah. Tuhan kera lah. Tak ada apa lah. Hok tangan 1000 lah. Nak makan nasi payah. Tangan 1000 tak ada nak makan. Mulut sebutir nak makan lagu mana? Gelewak tangan kita saja. Ingat makan ramai. Sore yang makan tangan 1000. Payahnya lah buat kerja manusia apabila lupa hidayah tak dengar kata Tuhan mari atas dah seorang Nabi mari ayat cerita mengenai dia kita tak boleh nak fikir-fikir sangat juga bab ketuhanan ni Tuhan atas dah wakil dia Nabi Muhammad untuk umat kita ni umat Nabi Muhammad ni Nabi Muhammad mari kecek dah bab Tuhan ni lagu ni sebab kita tak nampak dia kelih podok bau podok nak rasa podok semua panca indera yang 5 kita tak boleh nak kesal dia mata tak nampak telinga tak dengar kau bunyi Allah bunyi tak bunyi tu pandang kata mata tengok nampak kursi nampak meja tak nampak hidung bau tak bau nak jilat tak ada rasa masing-masing ni nak jamuh tak boleh pas lagu mana kita nak yakin benda hak tak boleh nak kesal belakang dengan mata tak boleh kesal dengan gapo tak boleh kesal sudah sedangkan Nabi Muhammad kata kena yakin sudah bagi tak nampak. Kalau kata mic kau buku ni kita boleh setuh. Hangpa yakin benda ni ada sungguh. Macam mana nak yakin benda hak tak boleh nak sudah. Maka saja jalan untuk kita yakin benda hak jenis lagu tu, hak jenis tak boleh nak kesal oleh panca indera 5 dengan cara kita belajar. Apabila belajar, maka kita boleh nampak dengan akal kita. Akal kita nampak dah. Hak ni akal kita. Apabila kita faham mengenai ketuhanan, nampak dah tu nampak. Ngaji nampak, nampak. Nampak ke dia? Nampak di mata, tak? Nampak di akal. Maka Tuhan itu nampak di akal. Nampak dah. Saya nampak dah. Nampak dengan mata. Tak, saya tak nampak dengan mata. Saya nampak dengan akal. Patutlah Allah Ta'ala Tuhannya nampak dengan akal. Maka satu jalan saja untuk kenal Allah melalui akal. Dengan mata tak boleh tengok, dengan gapo tak boleh tengok. Akhirat tu insya-Allah lah kita boleh tengok dengan mata. Tapi lon ni kita nak kecek bagian lon ni. Nak suruh yakin bagian tak nampak, bagian tak gapo, maka kena belajar. Apabila belajar baru nampak. Maka akal ini dan perasaan ini kita boleh faham Allah Taala ni akal ni lebih jauh. Mata hak tak boleh benda yang tak boleh tengok oleh mata akal boleh nampak lagi. Akal boleh nampak. Contohnya rumah kita lah ni. Nampak ke mata? Tak nampak. Dah dengan mata dia. Tapi akal kita nampak. Nampak. Pasu bunga pecah depan tu. Mari kambing masuk. Nampak belakang. So. Mata tak nampak. Linga tak dengar. Tapi kita boleh akal pasal. Ada bunyi gelegeng-gelegeng. Tengok akal. Maka benda ni saja boleh guna untuk kenal Allah. Tak boleh. Dia mau ngaji bab ketuhanan nak kenal Tuhan ni lagu mana? Hangpa tengok. Tengok lagu mana? Nak ajak bawa pergi mana? Buat pergi masjid pun tak nampak. Buat pergi ke Mekah pun tak nampak. Sudah. Hangpa nak pergi dengar dia. Tak boleh dengar nak buat lagu mana. Tak tahu. Maka belajar sahaja boleh kenal Allah Ta'ala. Kalau tak belajar minta maaf minta apung. Tak boleh kenal. Faham kenal rasa kenal. Ditipu oleh setan kata rasa kenal. Mana boleh kalau kata kita tak pernah tengok lopak tiket pun tak boleh buat lopak tiket tu. Lopak tiket tak pernah tengok lopak tiket apa jenis nama lopak tiket hantu orang jebak dah tengah bertiket. Kau apa dia masuk lopak tiket? Lopak tiket tak pernah kenal. Pas nak buat lopak tiket lagu mana? Nak kenal lopak tiket lagu mana? Tak pernah nampak. Maka Tuhan ni nak kenal dia dengan akal dan belajar. Cara saja.
Ni duduk masuk rumah khabar-khabar nak lepas fardu ain kena Tuhan. Ai, hang berasa tak lepas. Nampak? Duduk jual pasu bunga khabar-khabar kena Tuhan. Ai, payah juga. Duk jual kedai makan khabar-khabar kena Tuhan. Ai, janganlah tu kata. Demo matematik pun ngaji sekolah nah. Kita nak kenal dunia pun belajar kakak nak. Sekolah mula-mula masuk tadika dulu setahun, 2 tahun kadang-kadang. Masuk sekolah rendah 6 tahun, 8 tahun dah. Masuk sekolah menengah pula 6 tahun, 14 tahun dah. Masuk universiti pula 4 tahun, 18 tahun dah. 18 tahun saja nak kenal dunia. Nak kenal dunia ya, nak kenal matematik, nak kenal 1 campur 2 jadi 3, nak kenal baca sains, nak kenal sejarah, nak kenal goni. Kita mengaji 18 tahun. Boleh kata semua lo ni penduduk Malaysia boleh kata mengaji sekolah menengah, sekolah rendah belaka. Tak ada lagi lah jamai dulu mungkin lah. Lo ni boleh kata hampir semua dah orang mengaji sekolah rendah, sekolah menengah. 18 tahun saja untuk kenal dunia. Lo ni kita tanya diri kita, amdo kodok saya pernah mengaji nak kenal Allah, nak kenal agama saya sampai 18 tahun. Ajak sejak sekali seminggu, sejak sekali seminggu ya. Oh sibuk dengan pasu bunga, tak ada orang nak jiru. Lembu lo ni gapo semua makan kambing, makan itik, makan serati, makan beruk macam-macam. Nampak? Tak boleh mari mengaji. Sekolah menengah boleh mari pula. Gerak tu kat anak. Bangun sekolah. Subuh tak bangun, tak apa, hak penting di sekolah. Tengok. Pas lagu mana kita tupai bumi Tuhan ni, ingat ni bumi ni bumi Allah. Tuhan wi tupai kepada kita supaya kita duduk sementara duduk di bumi dia ni cari-cari berkenalan dengan tuai tanah ni, tanah hamba. Hamba pergi pejabat tanah negeri ni tanah hamba. Tanah demo, milik demo. Demo mati gimana? Hamba orang ikut lanah. Ada orang kata hamba orang Kota Baru. Betul kau demo orang ikut lanah orang Kota Baru. Cik hamba yak lagu tu juga hamba orang PCB. Gi ziarah tak ada dah cik. Gimana? Klik kampung asal dia dah. Tak ada dah dia. Dia kata dia orang PCB, tak si pindah tak si gimana nak duduk PCB dah. Tak ada dah dia. Pindah dah. Gimana? Gi kelak tempat asal dia. Oh dia bukan orang PCB. Dia klik mana? Klik akhirat dah semalam. Catung atas bawah. Pagar tanah boleh buat mari, boleh buat pergi kubur. Dok juga patut milik kita lagu mana? Tuhan tukar orang lain pula tupai tanah ni. Sebab itulah kita jangan rasa hak kita. Bumi ni Tuhan wi tupai tanah. Berganti beribu orang dah tu pernah duduk sini ni. Kita kali ke berapa? Kali ke sejuta kali tanah ni. Jangan buat tak khabar. Orang dulu tak khabar juga tu. Lupa nak mengaji, nak kenal Allah, tiba-tiba mati. Apabila mati, malaikat tanya soalan yang tak boleh jawab petang hari ni. Ma rabbuka, siapa dia Tuhanmu? Tak pernah mengaji khabar-khabar tanya soalan lagu tu. Contohnya kita tak pernah mengaji matematik. Dia mau soalan 3 campur 5 tengah-tengah. Sudah. Tak pernah mengaji, tak pernah kecek matematik khabar-khabar soalan lagu tu. Memang tak boleh jawab sungguh lah. Hidup tak pernah ketanya Tuhan ni lagu mana. Hamba duk sembah siapa lah ni Bapa orang duk kata Allah ni Tuhan Ramai duk dakwa agama lain duk kata hak ni Tuhan. Bapa orang Islam sungguh sangat duk kata Allah Taala Tuhan. Apakah ciri-ciri yang ada pada Allah, sifat-sifat yang ada pada Allah menyebabkan kita kata dia Tuhan? Tak pernah mengaji. Mari tanya ma rabbuka. Tak boleh jawab sungguh lah. Matematik pun tak boleh jawab. Cutera tanya orang tak pernah sekolah. Cuterawi 1 campur 2. 1 campur 2 ni kalau orang ngaji sekolah, budak-budak boleh jawab. Tak, tapi dia tak ngaji. Ngango-ngango. Gapo dia tak tahu. 1 pun tak boleh nak sebut. Ni nombor gapo dia ni? Cacai lagu ni. Alih kau gapo dia? Sudah. Kau ni bagi dunia, kias dirilah bagi akhirat kita. Kalau kita tak boleh jawab matematik, tak apa, tak masuk neraka, tak boleh jawab matematik. Tak boleh jawab 1 campur 2, tak masuk neraka. Tapi kalau tak boleh jawab ma rabbuka, kita nak jawab kau. Kira suruh masuk syurga ke dok? Hak ni masalah. Tuhan tak tekan sangat kita. Tuhan tahu kita ada tanggungjawab. Lebih-lebih kat kita ni bini orang, ada tanggungjawab dengan suami, mak orang, kena jaga rumah, kena cari nafkah, kena kita. Ambil masa, biar ada masa kita belajar untuk kenal Allah Taala. Seminggu sekali pun jadilah untuk kita kenal Allah Taala. Jadi dah. Padahal tak jadilah mana dunia kita tiap-tiap hari. Daripada pukul 7 lah ni sampai pukul 5 budak sekolah. Nama ngaji ke apa dia? Kenal Tuhan. Bukan ngaji kenal Tuhan tu. Ngaji kenal dunia baru.
Bersungguh tu ke ayah butai pitih. Bapa butai pitih tahu nak bayar yuran sekolah lah anak-anak. Bersungguh butai. Ada kada ayah-ayah butai nak pergi suruh anak-anak belajar fardu ain? Tak ada. Tak payah ngaji nah. Oh, pandai dah. Nah, ngaji semaya tak payah, pakai pandai selalu. Kalau dunia kena belajar. Pelik sungguh kita dengan Tuhan. Temulah. Temu dengan Tuhan kalau buat kerja lagu ni dia Tuhan tanya. Tekokak, tak boleh jawab. Pada masa itulah kita pakai sekeh kepala kita sendiri. Allah apa jadi tak cerdik aku. Kalau aku ngaji seminggu sekali pun boleh jawab dah dulu. Allah apa jadi kerah-kerok sangat hamba ni kata. Padahal masa 24 jam tu hewi. Tu minta sejam ya. Sejam pun dalam seminggu, bukan kata sejam dalam tiap-tiap hari, sejam seminggu. Tu pun tak boleh week tu sombongnya hamba. Tupai tanah orang, wak tak dengar katanya hamba di tuai boleh. Kita ni supaya tupai tu rumah Tuhan macam orang baik mari tupai. Kita mari tak ada selas punggu. Tu kata mari tupai lah duduk rumah ni. Cuma kalau duduk rumah ni hamba nak bersesa lah. Kalau malam-malam tu tutup lampu. Kita buat supaya rumah kita malam tak tutup lampu ke apa. Kita rasa rana tu rumah tu. Suka kalau kita duduk lagu tu. Tu kata tu rumah ni kata budak ni adalah hamba wi tupai. Makan, beri tak payah bayar ke apa dia. Nyawa tak payah bayar. Sehat tak payah bayar. Cuma sakit dia mungkin bayar di hospital. Tak payah bayar Tuhan. Nama, duk bayar. Hamba tak payah minta gapo-gapo dengan demo. Hamba minta so mari kena hamba ya. Tak payah buat gapo dia. Tak berat pun mari. Ada masa, biar ada masa kita dengan Tuhan. Jangan rasa sombong sangat. Takut apabila kita nak ke Tuhan. Tuhan buat tak dengar kata. Kita bangun tengah malam anak kita sakit. Kita dah kata ya Allah ya Tuhan ku anak hamba sakit. Ambo panggil demo mari ngaji demo tak dengar. Tai demo terparuk nak ke ambo pula. Tak dengar kata. Ambo malah cara sekali. Lagu mana? Pas mula kita dah kata Allah Tuhan tak dengar kata ambo. Kita tak dengar kata Tuhan lama mana dah. Kita buat kerak-kerak lama mana dah dengan Tuhan. Kadang-kadang pelajaran kepada kita. Nak mengaji payah lah ni. Kok boleh mengaji mari tu alhamdulillah Tuhan pilih kita dalam seramai-ramai. Ada orang lebih kaya, lebih senang, lebih sihat daripada kita tak boleh mari. Kenderaan dia lebih mewah daripada kita. Tetapi hidayah ni milik Allah, milik kita. Kita naik motor ya mampu tengah jalan tolak separuh. Start pula Siapa tempat ngaji? Siapa tempat ngaji? Subhanallah nah. Orang lain naik kereta ganah-ganah tak boleh mari tempat ngaji. Allahu akbar. Ujian kepada dia nah. Saja. Tunggu masuk saja nak jawab lagu mana dia. Dia kata yakin dialah Tuhan yang satu yang tunggal. Tuhan satu tunggal tidak berbelah bagi. Zat dia tak boleh nak bagi, sifat dia tak boleh nak bagi, perbuatan dia hanya dia boleh mencipta perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Katanya Allah Taala aku yang mencipta diri kamu dan mencipta perbuatan kamu. Apabila kita ingat Allah Taala yang mencipta diri kita, maka kita tidak ada perasaan sombong. Ada orang apabila Tuhan buat dia comel maka dia rasa sombong. Sedangkan dia kena ingat comel dia bukan dia buat Ada orang lahir Tuhan buat tak comel muka dia. Maka dia rasa dosa. Dok, Tuhan buat tak ada tangan. Jadi dosa tak dosa. Kerana itu adalah perbuatan Allah. Hak dosanya kalau perangai kita tak juru. Hak tu perbuatan kita. Perbuatan Tuhan tak tanya. Orang ni ada tangan ke, orang ni comel ke, orang ni tak comel ke, hak tu perbuatan hamba. Nak kata lagu mana rezeki dia. Nah. Ni Tuhan tak kira ni. Ni tubuh ni Tuhan tak kira. Sebab apa hak ni Tuhan buat. Maka rezeki ada orang pakai sarung, boleh sarung hak comel dia. Boleh jadi orang comel. Ada orang pakai-pakai, tak ada tangan sebelah. Allah rezeki dia tak ada tangan sebelah. Nak kata lagu mana berdosa. Tak, ni sarung dia. Tuhan nilai apa dia? Hati dan amalan kita. Sebab itulah dalam hadis kata orang-orang berzina, orang-orang makan riba pada hari kiamat, sekalipun dia muka paling comel atas muka dunia, tetapi dia akan timbul, dia akan dibangkit ke dalam keadaan rupa sebenar dia. Tengok rupa sebenar dia. Tuan makan riba nampak comel tuan. Tuan hok berzina nampak tuan semak kemain. Apabila akhirat nampak dah hakikat dia sebenar lagu mana. Bebe tebal macam bebe utuh keluar nanah ke apa-apa semua ular duduk dalam perut. Ni rupa demo pas nampak semak atas muka dunia tu sarung hamba ya. Sarung tu tak dosa rezeki hamba boleh hok comel tu kan. Hok kita dok petik hok tu, dok petik hok sarung tu. Hok dalam perut kita, diri kita sendiri tu. Perangai kita sendiri. Hak tu sebenar Tuhan dok nilai.
Sebab itulah Sayyidina Bilal ni kita tahu dah cerita Sayyidina Bilal tu Allah tak comel sungguh. Berkali kalau mari kok lanah minta anak siapa dia berkali tak ada orang sanggup. Ngamuk hok minat agama dah tu. Bukan au. Nantilah kita ngejah anak orang lain. Ngamuk. Tak sibui anak dara kita. Sebab apa? Tak comel sungguh Bilal ni. Ni warna. Bukan kata gelap slow-slow, bukan kata kelabu, dak, terang metalik pula. Nampak? Warna hitam metalik pula, berkilat, tak ada warna putih. Tapak tangan dengan gigi mata, klik tu je. Kalau cabut kain tengah malam tak jumpa cari. Hilang, tak tahu duk mana Tu Sayyidina Bilal. Tapi katanya Rasulullah, apabila masuk dalam syurga, anak bidadari berebut kokok tubuh dia. Berebut kokok wak minyak atas, maka bertukar bila hok warna lagu tu jadi warna paling indah. Nampak? Hok tu rupa hakikat dia. Asalnya dia dapat pakai warna lagu tu nak kata lagu mana? Cekak dia nak kokok tubuh dia berdosa. Maka tak dosa, rupa-rupa ini tidak berdosa. Maka jangan dok cara sangatlah benda tak ada dosa, tak ada pahala ni. Cara diri kita ni, hok dok dalal ni. Hok dok dalal, hok dok kata aku ni. Hok dok deki, hok dok suka, hok dok nangis, hok dok ni, hok ni kita ni, hok ni nak jaga. Hok ni nak kenal Tuhan ni. Jasad tak boleh kenal Tuhan, jasad. Orang mati tak boleh nak mengajar dah. Tubuh molek pun tak ada apa dia dah. Tuai dia lari dah daripada tubuh dia. Maka apabila orang mati, kulit ni, sarung ni kita akan seruh kepada tempat simpanan dia. Dia ada tempat simpan kulit ni. Simpan di tanah-tanah, maka bertukar menjadi tanah semula. Nah, tubuh kita ni gimana? Orang tanya, gimana tubuh dia hancur? Jadi tanah, moga asal daripada tanah. Dia akan jadi tanah. Yang makan diulak cerita-ceritanya, yang nak urak Tuhan nak tunjuk semula kita ni tanah. Dia tak tengok kat orang mati, mungkin jadi kuih. Kali-kali kuih 3 butir. Kuih demo sebenar. Bukan kuih. Kali-kali semua jadi tanah. Pak tulai-tulai pun jadi tanah. Ni nak ayat kata kita ni tanah sebenar. Moga Tuhan kami buat comel sikit, bubuh air lesik-lesik sikit jadi comel tubuh. Apabila mati, sarung ni seruh semula kepada tanah. Kita akan berjalan menghadap Allah Taala. Ni masalah ni. Kalau kita dok cara hok luar saja tak mikir tak gapo, kena Tuhan pun dok, maka yang mengena itu adalah ni hok dalam. Ruh kita panggil ruh ni. Diri kita, nafsu kita ni, diri kita hok ni hok kena Tuhan, hok gapo nah. Dia kata dialah Tuhan yang tunggal, dia yang mencipta kita, mencipta perbuatan kita. Nama, tak ada orang boleh mencipta sesuatu. Dialah Tuhan satu-satunya tempat kita seruh. Kita ada masalah, kita rasa sedih, kita rasa bimbang, maka kita seruh semua perbuatan kita, apa diri kita, benda yang kita miliki, anak isteri kita seruh kepada Allah. Ni antara amalan-amalan orang dulu nak suruh anak jadi juru, kita royak kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, hamba tak boleh nak buat kata lagu mana dah anak hamba. Hamba seruh kepadamu ya Allah ya Tuhanku, mu lah hok pandai cara sekali. Dunia dan alam seisinya 7 petala langit, 7 petala bumi memboleh cara. Anak hamba sorang ya Allah ya Tuhanku, cara hamba seruh kat mu 100%. Orang dulu tok kenali, tok kenali ni dia ada seorang anak nama Haji Ahmad Bakok. Tok Haji Ahmad Bakok ni. Tok Haji Ahmad Bakok ni masa kecil tak ngaji. Orang pun royak kepada tok kenali, dia kata mak Tok Haji Mak Bakok lah. Mak ni tak mengaji, duduk main, duduk gapo. Kata tok kenali tak ada kau suruh dia kau sungguh gak sikit bodoh tak mengaji. Katanya tok kenali gini hamba nak royak cerita kata. Dia mau masuk hotel dah, biasa masuk hotel kau duk. Biasa tengok duri dalam hotel, duri nibung, duri gapo. Tajir tu siapa dia pergi asuh tiap-tiap hari tu. Jadi tajir kita semua tu. Ada orang pergi asuh. Tak ada orang asuh, mungkin kerja Tuhan. Bagi kerja Tuhan. Hamba suruh ke Tuhan lah dia nya pandai. Apa jadi alim? Gati ayah dia. Gati tak kenali pula hok tak mengaji ni Tok Haji Mak Bakok. Jadi gati ayah dia. Tu anak tu jangan kita sungguh-sungguh betul dalam menjaga anak, tarbiyah anak, tetapi hati tu seruh ke Tuhan, ya Allah ya Tuhan ku hamba seruh katmu. Sebab kalau kita usaha sendiri, kita tak seruh ke Tuhan, jadi kecewa kita. Kita usaha dak Allah tak jadi, maka jadi panah. Kita dok jaga tugas anak kita, anak jaga Allah dia lagi kita jatuh gawe juga.
Hok tino lah, jaga-jaga dia lagi kata hamba suruh. Hamba dah jaga. Jadi nak marah. Bapa rasa kecewa muka kita rasa kita ke. Kita boleh jaga anak kita. Itu salah dah sebenarnya. Patut kita serah kepada Allah Taala, ya Allah ya Tuhan ku hamba tak mampu ni kata. Hamba usaha dah hok lain serah kepada Tuhan. Maka kalau jadi gapo-gapo kita tak rasa berdua sangat, tak rasa sangat kecewa. Orang rasa kecewa ni orang rasa dia yang boleh menentukan sesuatu. Dia nak buat anak dia jadi molek, dia buat anak-anak dia jadi juru. Sebenarnya kita tak boleh buat gapo-gapo. Tapi kalau orang rasa dia yang nak buat dia tak jadi, wah rasa kecewa. Tapi kalau kita serah ke Tuhan, ya Allah ya Tuhan, aku hamba minta kebaikan daripadamu. Hamba sendiri pun tak berapa nak lepas. Bak anak-anak sungguh sangat. Mak tak lepas pada air lagi. Suruh anak-anak masalah juga ni. Ayah suruh anak semaya, ayah pun tak semaya. Boleh juga. Suruh anak mengaji, suruh anak baca Quran. Mak ayah pun tak baca Quran. Nah. Ya mudah ya kita hak tua tunjuk. Mak ayah tunjuk, tak ada masalah. Keluarga hidup dengan lagu tu. Mak ayah baca Quran, anak jadi lekat baca Quran. Mak ayah semaya, anak jadi semaya, lekat gerak jadi. Tuhan yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Tuhan menciptakan langit dan segala isinya. Yang kita sendiri pun tidak tahu apa dia kah maklumat mengenai Tuhan makhluk Allah Taala. Katanya Ibnu Arabi, kalulah kamu naik, siapa tak tahu. Nescaya kamu akan jumpa makhluk Tuhan semacam. Jalan. Kalau kamu turun ke bawah, turun, kamu akan jumpa makhluk Tuhan. Beribu tahun dah turun. Akan jumpa. Tengok kanan, tengok kiri, begitu juga makhluk Tuhan ni banyak siapa kita pun tak tahu. Dunia kita ni planet-planet satu debu sahaja daripada planet-planet besar. Satu debu sahaja. Satu debu daripada planet besar. Ada riwayat dalam kitab-kitab kata di arasy Allah Taala ni, arasy Allah Taala tergantung beribu-ribu, ada 70,000 pelita. Kandil ni pelita ni. Pelita lagu ni. Jadi pelita lagu ni. Maka tergantung 70,000 pelita-pelita di arasy. Maka dunia dan semua isinya hanya dalam satu pelita tu saja. Pas pelita sebelah tak tahu apa dia ada. Ni semua ni kita tak sekira lah nak banding dengan wakah kok lanah ni kita supaya debu dah. Lepas tu nak banding dengan dunia isi apa semua segala planet segala cakrawala apa semua satu duduk dalam pelita sebutir baru hok dalam 70,000 butir pelita. Nak kata makhluk Tuhan ni banyak. Tuhan bukan duduk saja kulla yaumin huwa fi sya'. Tuhan setiap hari ada lah kerja dia. Mencipta dan yang menjadikan bumi dengan apa yang berada di atasnya di atas bumi. Tuhan ciptakan bumi dan benda hidup atas bumi. Pokok kayu kita manusia, kenderaan, rumah, bangunan, gapo semua Tuhan cipta berlaku. Dan dialah yang menciptakan makhluk seluruhnya. Padahlah dia Tuhan. Makhluk ni semua ciptaan dia. Patut kena dengar kata belaka pun tak lepas walau satu debu pun mesti makhluk Allah Taala. Tu syarat dia. Nak jadi Tuhan mesti semua benda itu makhluk dia. Kalau masih ada terlepas satu benda bukan makhluk dia, maka dia tidak dipanggil Tuhan kerana ada satu benda terlepas daripada kuasa dia. Syarat nak jadi Tuhan mestilah semua makhluk ni benda hatta debu kau apa dia 7 petala langit 7 petala bumi mesti di bawah takluk kuasa dia ciptaan dia berlaku. Lepas tu kalau benda lain orang duk sembah tokong duk sembah apa dia benda tu bukan cipta apa dia tu je faham buat bentuk muka buat bentuk tangan nak buat kecil nak buat besar dia berajak kepada kawan ni kabar-kabar kawan itu sembuh terbalik patut buat patung tu sembuh dia sebab dia hamba je buat demo ni kita pula sembuh patung tak ada apa dah lah nya tipu di setan dan tiada yang menyekutukannya dan menyekutu ni maknanya tidak ada yang berkongsi sama hebat sekutu ni nama negara-negara bersekutu maknanya hak sama hebat dengan Tuhan tu sekutu dia panggil orang satu benda sama hebat dengan Tuhan ni tak ada
Hak boleh mencipta, boleh mematikan, tak ada. Hanya dia saja. Dia so. Kata orang tua, so lo ni. Allah Tuhan ni. Kalau kita sebut manusia ramah. Manusia, hamba manusia, demo manusia. Kambing ramah, spesies kambing, spesies tumbuhan ramah, spesies goni ramah, spesies goni ramah. Tapi Tuhan so ya dalam spesies dia. Tuhan ni so ya dia. So lo. Nama dia Allah. So lo. Nama. Ada orang tanya, gapo dia tu Allah? Allah tu gapo? Kita jawab Allah itu nama. Ada jawab kata Allah tu Tuhan. Salah tu. Allah tu Tuhan tu salah jawapan dia. Allah itu nama kepada Tuhan. Dia tu siapa? Dia tu Tuhan. Tu baru betul. Kalau dia tanya Allah tu apa? Allah itu nama kepada Tuhan. Dia tu siapa? Dia tu Tuhan. Salah kalau kita kata Allah tu Tuhan. Jadi kita nak sembah apa? Nak sembah Allah. Allah tu nama dia, kita nak sembah nama. Kau kita sembah Tuhan lah ni. Perasan tak? Kita sembah Tuhan. Nama dia Allah. Ada yang kata kalau kita kata sembah Allah tu nama. Kita nak sembah nama kau. Bukan, kita nak sembah Tuhan yang nama dia Allah. Nah. Tiada juga yang menyerupai bagi zatnya. Tak ada satu benda yang sama dengan zat Tuhan. Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu menyamai Tuhan. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maha ni, kalau kita maha ni habis gil ni. Bukan bagai maha weh. Maha. Bukan maha tu. Maha ni habis gil. Maha guru. Nama Maharaja, Seri Maharaja, nama. Maka Maha ni begitu hebat, bisa sangat dalam mak mendengar Tuhan. Dan Maha melihat ni bisa telajak dalam bab melihat. Kita Tuhan dah kekuatan melihat, tapi belakang dinding ni tak boleh nampak dah kita. Tak bisa lah mana. Tapi Tuhan ni hebat tu hebat dia, belakang dinding, dalam dinding, celah dinding, kumai dalam bawah langit, bawah bumi, kau kau dia Tuhan boleh tengok. Bisa Tuhan. Maha melihat. Maha ni bisa telajak dalam bab melihat. Maha mendengar, bisa telajak dalam bab mendengar. Kita dengar hak benda suara ni, orang dak buat kedai kopi depan tu tak dengar dah. Tuhan dengar belaka. Doa mereka pun dengar, kumai pun dengar. Sudah. Bisa sungguh Maha mendengar. Maka para anbiya dan para rasul dan para aulia, para pemerintah, orang-orang Islam, orang-orang kafir, syaitan, jin dan malaikat, semuanya adalah hamba Allah. Syaitan makhluk Allah Ta'ala. Syaitan makhluk Allah Ta'ala juga. Syaitan boleh lawan Tuhan ke tak? Orang dia kata, syaitan ni duk lawan Tuhan. Boleh lawan Tuhan? Syaitan boleh lawan tak Tuhan? Mau tanya. Mana boleh lawan Tuhan? Tak ada makhluk tak taat kepada Tuhan. Ikut belaka perintah Tuhan. Tuhan kata syaitan jangan sujud, tak sujud dia. Kita dengar luar ni nampak macam Tuhan kata syaitan sujud kepada malaikat. Patut apa syaitan tak sujud? Tuhan juga buat dia tak sujud. Maka dia tak boleh lawan Tuhan. Maka kita minta doa dengan Allah apabila kita tahu Tuhan boleh buat apa saja, minta supaya Allah Taala buat benda molek-molek ya kita. Kita nak tahan Tuhan. Mana boleh? Syaitan pun tak boleh nak lawan Allah Ta'ala. Semua taat belaka. Pakai dah senyap bawa apa perintah Allah Ta'ala. Kalau syaitan boleh lawan Tuhan, bisa syaitan. Mana orang boleh lawan Tuhan? Patut tak dengar kata tu. Tuhan juga buat dia jadi tak semaya, jadi gapo. Maka dia tu tak taat juga. Cuma taat dalam maksiat. Ada orang taat ikut Allah Ta'ala dalam taat, dalam kebaikan. Ya taat ni ada dua. Taat dalam maksiat, taat dalam kebaikan. Macam kita lah ni, taat juga, ikut Tuhan juga ni. Gerak apa semua, ikut kuasa Tuhan juga. Tapi dalam kebaikan. Tu kata semua adalah hamba Allah dan tertakluk di bawah keadilan hukum Allah Ta'ala. Di bawah kekuasaan dan kemahuan Allah Ta'ala. Sebab apabila kita tengaji, kita tahu Tuhan boleh buat apa saja dia ingin, dia akan buat. Tuhan kata enta turik wa ana urik wa ana af'alu ma urid.
Allah Ta'ala kata kamu ada keinginan, aku ada keinginan juga. Tapi ingat, aku akan buat apa yang aku ingin, bukan menurut apa yang mu ingin. Maka apabila kita tahu Tuhan buat menurut keinginan, minta dengan dia. Minta hidayah, minta kekuatan nak mari mengaji, minta kekuatan nak mari semaya, suruh anak jadi juru, soleh-solehah belaka, dengar kata, hormat orang tua, reti bergolak, boleh jadi tok bini, boleh jadi orang. Ni gola apa tak reti? Tak ada apalah nah. Mai singgah ikan apa cira? Nama esok ikan singgah, lepas tu rebus ikan. Hok dekat-dekat tu ya. Nama hok tu pun angit separuh dah ikan. Nak kau jadi. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang tersebut dekat kepadanya bahkan mereka itu semua itu berharap dan berhajat kepadanya. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu semua adalah fakir, yakni sangat berhajat kepada Allah. Kita ni dia setiap detik setiap nafas nak ke Tuhan ni. Ni bulu roma kita duduk sini ni. Kita duduk saja tekan ni, nekat ni. Dok, siapa dia duk cara? Ni bulu roma sorak ni. Tuhan duk cara. Bahak lain Tuhan cara habis. Darah duk nyawa ni. Kau kita nyawa sendiri ni. Orang apa semua ni. Darah mari kepala turun kaki pas masuk jatuh nyepung. Kau kita pung sendiri. Tak pun. Kalau pun sendiri hanya rasa ada mati. Duk buah-buah ping mati. Allah tak ada nak pung darah, minta maaf lah kata. Tak ada nak pung kali duk buah. Nama. Tapi kita duk buah berat sejam 2 jam. Darah duk pung-pung. Nya cara Tuhan lebih daripada mak ayah kita. Mak ayah kita ambil nasi, mak kita tak nasi mulut. Ni siapa dia buat ni? Siapa dia buat ni? Buat gerak ni gerai kita ni. Tarik makanan, peracun air liu, tarik pula kisah. Hok muda-muda molek buat masuk ke dalam tubuh, tinggal hafaz saja. Siapa dia buat kerja tarik pak ke dalam lah kata. Kita sendiri telan. Jatuh. Buat saya. Ada orang kita? Tak pun. Tuhan ada cara lebih daripada mak ayah kita. Sebab tu kalau mak ayah kita tak dengar kata Tuhan, tak boleh nak taat katanya Allah Ta'ala. Sebab siapa dia saya? Kita dah nampak lah ni mak ayah kita saya dah kita. Tak nampak Tuhan lebih saya pada kita lagi. Satu peristiwa, kita tutup dengan cerita tu dah. Satu peristiwa. Tengah-tengah perang zaman dulu kak. Nyobawa belakang bini-bini pun bawa. Orang Arab dia bawa bini tujuan apa dia? Perang supaya dia naik semangat. Oh tengok bini dia kata, "Tata be." Nama perang sungguh. Dia pun naik semangat. Selok sising ni. Bauk sepak sendiri, rebah menetem, nerak malu kat orang. Nama orang Arab dulu kalau dia perang dia bawa anak bini. Tujuan apa? Kalau hamba perang, kalau hamba mati, Allah anak bini hamba siapa dia nak ambil? Oh naik semangat. Anak bini Abang. Oh, kawan ni dekat main berak tibah. Apabila lagu tu perang bawa anak bini biasalah anaknya bawa juga. Tengah perang kalau apa semua lepas pada sudah ada budak hilang seorang. Budak tengah-tengah ramai budak kecil. Maka katanya sahabat, ya Rasulullah ada budak hilang ramai-ramai ni. Kok siapa dia tak tahu budak anak. Main ramai perang mak dia pas mana tak tahu. Maka apabila lagu tu Rasulullah pun kata, anak siapa dia ni? Anak siapa dia ni? Maka tiba-tiba ada seorang tina duk ita aku alik kem. Oh anak ambo. Unggah dia. Unggah tu gak gi peluk anak dia. Allah anak ambo. Maka sahabat tengok Allah. Pemandangan apa Allah sayangnya lah mak dia kepada anak dia. Gi peluk Allah selamat muju Allah mak bimbangnya. Maka Rasulullah pun tengok apabila sahabat tengok sayu lagu tu Rasulullah kata, "Demo rasa mak dia ni pekung boleh tak?" Kata, "Demo rasalah mak dia ni tegamuk kau dak pekung anak dia dalam api." Allah Rasulullah, kalau mak lagu ni tak tegamuk benar dah. Maka Allah Ta'ala kata, "Wallahi Tuhan lebih sayang kepada hamba dia lebih daripada mak ni kepada anak." Tengok. Kita duk nampak mak kita, Tuhan duk sayang, duk cara kita. Ada mak kita duk tarik. Cik dia tarik tu gak anak kau besar ke? Nak suruh besar. Oh ni tarik kepala, tarik kaki, tarik suruh besar. Ada mak kita buat kerja lagu tu. Pasal apa dia duk besar kita? Duk tarik kita, sihat kita, tulang jadi molek, tumbuh besar. Siapa dia buat tu? Kita sendiri besar. Kau kita siuk besar, siuk tangan jadi kau besar. Tak. Tengok Tuhan cara. Tapi lupa Tuhan tak pernah lupa kita. Kita duk makan, kita jalan, kita duk menapah lah ni. Oh Tuhan cara belaka sore.
Kita apabila duduk lagu ni rasa ni lupa ni bahaya ni. Hok masalah paling besar sekali maksiat kau gapo dia gapo-gapo kau lupa Allah. Sebab itulah ulama kata biar rajin zikir sebut nama Tuhan. La ilaha illallah kau, subhanallah kau gapo dia ni. Rajin cari kat sebel. Nama biar nampak sungguh sikit kita nak berzikir. Supaya kita kalau nak pergi Kota Baru jalan kaki. Dok tupih kereta ni. Nak kereta ke Hosdak molek lagi Kota Baru baru tak sakit pinggang. Maka nak berzikir tak si pakahlah zikir. Pakai zikir mulut boleh tapi lenguhlah zikirnya. Kena 10 boleh, kena 100, kena 1000, kena pakai zikir. Ni pakai sebeh. Ni sebeh tak apalah nanti tunggu hari haji wi hadiah. Hok warna hijau. Nama jaling atasi jetak sebeh. Bagi kemas boleh beli. Telekung saja penuh. Baju telekung Khadijah, telekung Saidina Umar pun ada juga. Nama telekung Saidina Ali. Pelik-pelik nama, beli berapa? Hok dulu telekung apa dia hok suhu dulu ni. Orang temu ramuh siapa? Ya buka sebulan sekali ya nego. Sebulan sekali ya sehari ya buka. Telekung tu ada orang temu ramuh. Wartawan tanya, "Oh, Kak, nak beli ni bila lagi tunggu?" "Oh, kemarin hari tidur, guling batin depan kedai." "Tunggu, semarin lagi sebab saya takut tak ada." "Kak ada berapa dah telekung?" "Oh, ni ada 20 lah dah." Ni nak beli koleksi terbaru ni, pattern terbaru. Berapa telekung paling murah sini? 150. Bayar ke 20 lah dah dia. Sebeh tanya, ada beli sebeh dah? "Oh, sebeh. Gapo dia sebeh tu Kuih ke? Nama serabai ke? Tepu apa ke gapo dia? Tak tahu sebeh." Kita nak buat ibadat kena ada alat-alat dia ni. Macam kita nak menukar, nak buat kuih, kena ada alat-alat dia. Maka kalau nak berzikir antara alat dia sebeh lah. Kau guna cok. Kau siku, pakai siku. Ni, kau tak pakai sebeh ni, pakai sebeh. Maka kena ada alat-alat dia. Maka alat-alat dia kalau kita beli mahal tu hai bayar mahal. Kalau kita tunggu orang haji sedekah hok jetak tu kan, hok hijau tu, kerah kejung. Nak pegang pun sedih. Orang nak nama tu hai bayar cara murah. Supaya kereta lah. Kita mari dengan harga kereta mahal, tu hai bayar. Mari kereta tu hai bayar belakang ni. Ni sebeh. Berapa ni sebeh? 100 ni harga. Allah. Mahanya sebeh 100. Nama cicing dia. Nama no, cicing beli cicing kau ni beratus-ratus, 500, 5,000 macam-macam. Tak ada apa masalah. Koleksi pula. Belilah alat-alat ibadat kita. Kain kano. Ni kain kano jeragak dah. Tak apa, kau buat semaya tu kan. Pakaian lain, boleh beli. Pakaian ibadat sejadah, kalau boleh beli gak semacam tu hai bayar. Ingat tu hai bayar. Pakaian lain mungkin tu hai tak bayar, tapi pakaian nak buat ibadat tu hai bayar. Beli sejadah hok tebal-tebal sikit nak buat ibadat, nak tok masjid tok di rumah beli minyak atas, beli kakak-kakak kita untuk buat ibadat. Biar ada cakno gak sikit tu hai kata Allah. Gi ia mau bukan main. Ni lesik lecu. Lesik goni cak tukang ngacak tak boleh buka mata nekak. Nama jadi terbalik kuih habis nak pergi iemo lah. Nama orang ikut lanah pergi iemo tu gak habis ring supaya doa mereka dah tak kecek Kelantan kecek awak nama betul bilah 9 lah. Nama 9 habis kecek bahasa luar apa pergi iemo ya bukan tak pergi Amerika lagi ngadak Tuhan Allah mau hapok pengen. Tok lagi kata la haula wala quwwata. Hok peluhnya hok gapo tak tahu sampai hok ni telekung siapa dia hok mok ambo bui. Subhanallah. Mok dia tu pakai 20 tahun loh. Jeragaknya bersinar tahu bersinar. Bukan jenis kain sinar. Bersinar kain. Tak tahu bersinar setara mana. Bekas duduk tu jadi sinar kain. Tak beli-beli. Allah tak caknonya kita dengan agama ni. Ya ibadat orang Tino ni di rumah beli kakak-kakak lagu tu dah. Hok ni pinggir saja. Berapa? 4,000 seset. Pirate lah, goni lah, gapol. Tok laki makan pinggir plastik. Bejang hidup situ kan? Punuh pinggir ambo. Lepas tu pinggir comel-comel. Makan pinggir plastik. 2 ya, kena 2 ya. Lepas tu beli gelas hok plastik ada straw lalu. Minum tok laki dia supaya orang bodoh pun supaya budak je satu. Harga mahal-mahal jangan situ kan? Nampak ni orang nak tengok habis tu dulu. Tak wit situ. Habis dia kata perhabis petis saja.
Nanok ikan singgah je. Beli main rice cooker, perut-peruyuk tekanan pressure tu cooker. Habis dia kata, masak sedap kat dia ini. Sipai dalam mari. Guna Allah puyuk hok belubang. Puyuk kau gapo dia? Duduk makan ikan singgah kau tu, makan dua ya. Oh, punuh jana. Makan wi kota laki kita kalau hok pinggir aku mahal tu. Tunjuk gapo dia kau orang biar puas hati. Wallahu alam. Ada soalan kau? J tak tahu duk mana tu J tu. 10.40. Kita buka soalan lah. Takut ada soalan kau. Sebentar ya sejak mengaji. Kalau kita tak pernah belajar mengaji ilmu fardu ain ni, dah ni tak kenal Tuhan baru kali tamu hamba ngaji tauhid ni, maka dapat pahala fardu. Supaya kita duk semaya zuhur tak berhenti-berhenti, sejak kita duk semaya. Sebagaimana Tuhan suruh kita semaya, Tuhan juga hak suruh kita belajar lah ni. Ni ada orang kata semaya saja ibadat. Puasa saja ibadat, ngaji tak ibadat. Ngaji ni ibu kepada ibadat. Orang tak ngaji buat ibadat pun tak sah. Tak jadi ibadat. Ada soalan ke? Ya, untuk lepas fardu ain kenal Tuhan ni, ulama kata mengaji sifat 20 tu kenal adalah Tuhan. Ngaji sifat 20. Ingat Tuhan ni bukan ada 20 sifat Jangan oyak lagu tu nak kata hamba ngaji Tuhan ni ada 20 sifat. Tak ada orang ajar lagu tu. 20 ya. Hamba banyak lagi sifat. Begini. Ciri-ciri dia. Maka Tuhan ni sifat dia, kehebatan dia tidak terhingga banyaknya. Ingat. Allah Ta'ala ini Tuhan yang sebenar adalah benda yang sempurna, yang kehebatan dia tidak terhingga banyaknya. Maka apabila tidak terhingga banyak dia, cakap kita nak mengaji semua. Apabila semua menyebabkan belajar benda tak masuk akal. Mengaji, benda tak habis kan kesempurnaan Tuhan ni. Duk mengaji. Hamba 50 tahun dah duk mengaji tak habis lagi ni sifat Tuhan ni. Sehari sifat baru, sehari sifat baru. Maka ulama kata ngaji 20 saja sifat. Maka sudah lepas dah fardu ain. Dengan kita ngaji 20 ataupun 13 sifat, kita dah dapat membezakan di antara makhluk dengan Tuhan. Kita ngaji 20 sifat ni kita dapat beza dah. Contohnya, demo nak kenal dapat membezakan di antara polis dengan bomba. Polis dengan bomba. Kita kata sifat yang pertama polis dengan bomba ni manusia. Manusia supo polis manusia, bomba manusia. Polis ni pakai baju, bomba pakai baju. Kita kena sebut ciri-ciri yang menyebabkan beza di antara Tuhan mana makhluk mana. Kita pun belajar bab ciri-ciri ketuhanan. Dia kata bomba pakai baju merah, polis pakai baju biru. Nampak dah beza. Maka kita kena ngaji biar nampak hak mana Tuhan, hak mana makhluk. Maka mudah apabila dajjal mari mendakwa ketuhanan, kita boleh tolak. Ni bukan Tuhan, hamba tak pernah ngaji Tuhan lagu ni, kepala botak apa semua, kapi atas kepala apa semua dak. Mata sebutir ni bukan Tuhan. Nampak sekalipun dia mau bisa boleh buat gini, tapi bukan Tuhan. Hamba mengaji lagu tu. Tapi kalau orang tak mengaji, dok nampak hebat dalam apa-apa, jolo dah kali pakai jolo. Jadi kupu, tarik di dajjal belakang. Ngaji siapa boleh beza di antara Tuhan dengan makhluk lepas dah fardu ain. Maka tingkat kesempurnaan iman ni dia ada tingkat pula, ke atas. Tapi untuk lepas dosa saja, untuk supaya kita tak dosa dalam bab tauhid, kena mengaji sifat 20 tu okey dah. Lepas dah. Kita ngaji faham molek alhamdulillah. Lepas dah lah. Tuhan tak tanya bab fardu ain, lepas dah. Masalah nak sempurna lagi iman, tu kau tinggi pula lah. Sebab kesempurnaan iman ni tidak terhingga. Nabi Muhammad pun iman dia naik semacam lah. Naik semacam. Sebab apa? Sebab benda yang kita nak faham tu tidak terhingga banyak dia. Maka keimanan yang sempurna ni tidak ia kena naik semacam. Tapi hok paling kurang lah, paling debek sekali, paling semacam sekali ni. Hok bawah ni mengaji sifat 20, faham jelas, okey lepas dah fardu ain dalam bab akidah. Ada soalan ke? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Oh, bisa benar hidup. Ada masalah dia. Okey. Kaitan nakal ni. Hati tu lagu mana? Okey.
Akal dengan hati ni ada ulama kata benda sama. Akal, hati, nafsu, semua itu dipanggil latifah rabbaniyah dipanggil. Apa maksud latifah rabbaniyah? Satu benda halus, benda seni yang diletak bangsa ketuhanan. Maknanya mari daripada pihak Allah Taala, letak satu benda halus di dalam tubuh kita menyebabkan kita boleh fikir. Sini kotaknya, dak otak ada ulama kata duk di hati. Perasaan, roh semua tu benda sama. Roh, hati, akal semua itu benda yang sama. Cuma apabila benda itu berfikir, benda tu mikir, maka kita panggil akal. Apabila benda itu berperasaan, sedih ke apa, kita panggil hati, perasaan. Apabila benda itu mengontrol tubuh, maka benda tu dipanggil roh. Benda sama ya. Supaya tu sama, hak ni pakai baju topi sudu, hak ni pakai baju jubah. Hak tu benda sama sahaja. Hak tu dipanggil latifah rabbaniyah. Hak ni Tuhan kata wa yasalunaka anir ruh. Mereka bertanya mengenai ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ruh itu urusan Tuhan. Ni ruh ni. Ruh itu yang berfikir, ruh itu yang merasai, ruh itu kepik meja. Oh, menaung. Siapa dia menaung tu sebenar? Ruh tu sakit. Tubuh ni tak sakit. Dalil dia apabila orang mati kita kata tak menaung dah dia. Tak sakit dah. Apa? Tak ada latifah rabbaniyah tu. Maka hak ni yang menyebabkan kita hidup dan kita jadi mulia kerana latifah rabbaniyah. Bukan kulit ni. Kulit ni menatal lebih hebat lagi, gajah bisa lagi kalau kulit ni. Tetapi manusia menjadi khalifah kerana ada benda tu, ada ruh tu. Qulir ruhu min amri rabbi. Kerana ada ruh tu dia menjadi khalifah. Maka dia boleh mentadbir alat tu. Maka akal, hati, perasaan tu benda sama sahaja. Cuma apabila kita guna buat mikir, dia panggil guna akal. Apabila kita ni jadi jahat, nafsu. Jadi hak tolong itu. Ikut nafsu. Bahawa orang lain kau nafsu ni, kita juga. Cuma kita ikut jadi hak jahat, jadi jahat. Maka dia panggil nafsu. Cuma dia panggil watak berbeza. Tuai sama. Apabila nampak warung, Allah ikut imam molek, berimam molek. Siapa dia? Kita juga. Kau mikir kita juga. Kita tu dia panggil kita tu latifah rabbaniyah. Nah, kita cicir tubuh kita tak nampak kita. Ni kita cicir. Nampak tubuh kita? Tak. Kita tu akan jalan. Hak ni lah yang diazab. Nikmat ke apa, hak tu lah yang merasanya. Yang mengenal Allah itulah. Nah. Duduk ujung selbi. Hak tu lah. Kalau kita duduk ujung selbi, ayah kita kulit dah. Ada kulit dah? Tak ada kulit lagi. Cuma kita watak dalam bentuk ni. Tapi kita tu lah, kita tu. Duduk alir ruh, kita lah. Berpindah jadi ujung selbi, jadi benih lagu tu. Pindah dalam mak kita, jadi budak besar ni. Tubik alih dunia, jadi besar lagu ni. Kita lah. Hak ni kulit belaka. Kita pindah masuk alih barzah, kita lah. Maka hak ni lah yang berfikir mengenal Allah Ta'ala. Sebab tu apabila dia mengenal Allah Ta'ala di dunia, maka apabila dia masuk alih akhirat, kita tu jadi hebat. Orang tak kenal Tuhan ni jadi gelak, jadi surai, jadi huduh, jadi tak comel. Tu hakikat kita. Ada soalan ke? Ada tanya? Nafsu ni diri kita ni. Nafsu kita sebut dah. Nafsu ni diri kita lah. Dia tanya tingkatan nafsu dia. Tingkatan nafsu. Nafsu ni ia ada 7 peringkat. Hak ni ulama-ulama buat kajian berdasarkan ulama-ulama bahas bab nafsu lah. Jangan tanya doktor yang reti bab orang sakit telinga. Doktor telinga pakai telinga dengan pakai tulis lain dah. Jadi kena tanya orang pakar-pakar dalam bab nafsu ni, dia kata 7 martabat, 7 peringkat nafsu kita. Pertama dipanggil nafsu amarah. Nafsu ni orang jenis lagu ni suka buat jahat zahir dan batin dan tak menyesal. Orang ni buat jahat zahir dan batin dan tak rasa menyesal. Hak ni nafsu amarah dipanggil. Apa maksud nafsu? Diri kita peringkat jahat tahap berat ni. Jahat paling berat sekali. Kedua, nafsu baik sikit dipanggil nafsu lawamah. Nah, lepas pada amarah dia panggil nafsu lawamah. Lawamah ni lagu mana? Masih buat jahat tapi sudah timbul perasaan menyesal. Lawamah ni yang menyesal diri. Hamba ni buat jahat tapi rasa salah ni. Tak mari ngaji, rasa salah ni.
Ambo ni kata koya dok kejar dunia, kata Allah Taala tak pergi ke mana, tak tahu mana, kata rasa dah tapi dia buat maksiat lagi, tak tinggal lagi maksiat. Maka hak ni lawamah. Hak ni biasa-biasa nafsu perikat orang main ngaji. Lawamah ni dia mari dah mula nyesal. Tapi tak main ngaji lagi, ada setengah tu. Tak beramal lagi tapi dok rasa menyesal lagi. Rasa salah. Lawan tok lelaki rasa salah. Hak tu lawamah baru. Ketiganya mulhamah. Nama mulhamah dia panggil. Nama nafsu yang dapat ilham. Apabila dia mujahadah, apabila nafsu ni nak jadi baik, maka dia mari ilham yang molek. Naik tu mulhamah ni tinggal dah maksiat zahir. Maksiat zahir tak buat dah, tapi maksiat batin buat lagi. Deki, ujub, tutup telekung molek dah. Tak buka aurat molek dah. Hak zahir tak buat dah. Hak zahir tak buat dah. Nafsu peringkat ni, hak sani buat lagi deh. Cuma menyesal peringkat kedua. Hak ni tak buat dah. Maksiat zahir tak buat dah. Hak ni diri hak molek dah sikit. Tapi hak dalam pula tak jauh. Berdeki, hasad, riak, ujub, penuh dalam ni. Keempatnya dia panggil mutmainnah. Mutmainnah ni nafsu yang tenang. Nafsu ni lah hak paling molek, hak moleknya nafsu tenang daripada maksiat zahir dan maksiat batin. Tak buat maksiat zahir, tak buat maksiat batin. Hak luar apa molek, dalam hati perut pedas pun molek juga. Hak ni mukaddimah nak jadi wali dah. Nafsu peringkat ni okey, orang tu duduk jijak dah tapak kewalian sebelah kaki dah. Nak jadi wali sebelah kaki dah. Naik satu peringkat lagi dipanggil nafsu radiyah. Nafsu radiyah. Apa maksud radiyah? Orang jenis lagu ni reda ya ke Tuhan. Anak mati nak kata lagu mana lah. Reda ke Tuhan. Tak ada pitih nak kata lagu mana lah. Ya usaha dah tak ada pitih juga. Bukan kata malah kohong duduk saja patut tak ada pitih nak buat ke mana lah. Tu mengarut, tu alasan nafsu bermalas-malasan. Hak ni ngaji sungguh dah tak pahal-pahal juga. Nak buat ke mana, hamba buat dah ngaji dah. Nama kalau bak wak kuih pandai benar, hamba cakap benar. Nama gula kawah wak gini jadi dah. Ni mengaji tak cakap mengaji. Tok guru 5 orang dah mati, hamba tak mati-mati lagi, tak pahal juga mengaji. Ni nafsu radiyah, reda belaka. Belum tentu tu reda dia. Dia yang reda tu. Naik peringkat ke seterusnya nafsu mardiyah dia panggil. Nafsu mardiyah ni nafsu yang Tuhan reda ke dia pula. Hak ni mukaddimah jadi khamak dah. Jadi khamak. Hak dia kata hak tu Tuhan suka. Dia kata budak ni tak dengar kata ke jadi kambing. Kambing sungguh. Nafsu mardiyah ni. Orang perikat lagu ni hak dia kata hak tu hak jadi. Ni mardiyah hak Tuhan. Semua hak dia buat Tuhan suka belaka. Naik satu perikat lagi ketujuh nafsu kamilah. Nafsu yang sempurna. Pada masa itulah dia menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna. Maka layaklah dia ditabal menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ni. Kita lah ni bukan khalifah, memang manusia juga, tapi dengan perangai kita tak layak jadi khalifah. Tetapi apabila orang nafsu kamilah ni layaklah. Hak ni hak Tuhan kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi, hak nafsu kamilah ni. Sayyidina Khadijah. Patut Faridina boleh kau jadi lagu tu. Boleh jadi. Sayyidina Khadijah, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah. Apabila dia meninggal, wahai nafsu yang tenang, Sayyidina Khadijah, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu wahai Sayyidina Khadijah dalam keadaan radiyah, mu reda ke Tuhan, mardiyah Tuhan reda kau. Nafsu mardiyah dah. Lepas pada nafsu mardiyah ada lagi peringkat nafsu. Fadkhuli fi ibadi. Masuk pula dalam golongan hamba-Ku, nafsu kamil. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuk dalam syurga-Ku yang sebenar. Hak tu dia panggil syurga makrifat, syurga kenal Allah, syurga duduk bersenai-senai dengan Allah Taala. Tu peringkat-peringkat nafsu manusia. Maka kita kena usaha satu nafsu saja, ulama kata. Satu nafsu saja kita kena usaha. Hak atas tu dia akan jadi sendiri dah. Dia akan jadi macam naik sendiri. Hak kena usaha paroknya nafsu amarah nak naik kepada nafsu hak seterusnya. Hak tu hak payah. Lah ni maksiat zahir tak boleh nak tinggal, maksiat batin tak boleh nak. Belajar hak tu. Dia buih hak tu, dia akan jadi naik sendiri. Nak naik kamid, mutmainnah ko, nak naik radiyah ko, mardiyah, dia akan jadi naik sendiri.
Mujahadahnya hak luar tu saja sebab hak tu mujahadah kita. Cukup dah ni. Kau ada soalan lagi ke? Lah ni apabila kita tahu, jangan tahu saja, cuba usaha. Cuba usaha ni. Cuba usaha sikit-sikit. Minta doa, ya Allah ya Tuhanku, nama bantulah hamba dalam nak mujahadah, nak lawan nafsu tak molek. Bukan kata ada yang kata jangan ikut nafsu gak. Nafsu ni mana boleh buai gak nafsu tu. Mana boleh buai nafsu diri kita, mati dah kitanya. Maksud nafsu ni nafsu hak tak molek saja jangan ikut. Mutmainnah orang panggil nafsu lagi, nafsu mutmainnah, nafsu mardiyah, nafsu lagi. Tapi nafsu tu nafsu hak molek dah. Kadang-kadang hari ni molek, hari ni tak ngata kat orang, hari ni tak gini, hari ni tak rujuk, hari ni tak riuk, hari ni tutup aurat molek. Esok je mari panah berdoa nak marah pula. Ya kita lagu tu. Betal molek, betal tak molek, betal tak molek, maka hak ni dipanggil bukan makom lagi. Dalam peribahasa ilmu tarekat dia panggil makom. Makom ni kita duk gini tegak-tegak dah. Tak berubah dah. Jenis suhu sampai mati. Ha tu dipanggil makom, kedudukan. Kalau selagi duk main betal jadi betal. Hari ni tak mengata kat orang. Allah juruhnya. Apa sebab tak sayang orang ni. Handset bunuh apa jadi tak mengata kat orang senyap. Sekali duk buat juga. Kita lagu ni lah ni peringkat. Duduk berjauh-jauh bicara tu. Betal molek, betal juruh, betal baik, betal tawakal, betal zuhud, nyong mari zuhud. Nyong mari pemurah. Nyong mari baik. Nyong mari itu naik turun lagu tu. Oh, jadi lah ni kita belajarnya kekal ke hak molek, kurang ke hak tak molek. Misalnya skala zuhud ni 5 minit lah. 5 minit lah zuhud sehari. Nama hari ni kita kekal sikit biar jadi 10 minit. Tak apa dah. Nak marah kat orang biasa setengah hari. Lah ni kita kurang waktu suku hari pula. Kita kurang hak jahat ni, besar hak baik. Ada dah dalam diri kita cuma besar sikit masa dia. Hak ni kurang sikit. Latih lama-lama jadi kekal. Sehari boleh zuhud. Sehari boleh pemurah. Lama-lama jadi 2 hari, sehari setengah. Ulama dulu buat gitu juga. Bukan kata khabar-khabar jadi zuhud, khabar-khabar jadi warak, khabar-khabar jadi baik. Innamal hilm bitahallum. Lemah lembut ini kena buat dulu lemah lembut. Wallahu a'lam. Boleh pahala lebih sikit ini banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita nak umum nak umumnya esok hari Jumaat. Tak payah umum memang hari Jumaat dah esok dah. Esok hari Jumaat 3 hari bulan 8 2018. Masanya pukul 2.45 petang. Lepas semaya Jumaat di Dewan Masjid Aisyah Dewan kita ni. Program bersama Ustazah Nur Alina binti Ali Munawwar daripada Semarang, Indonesia. Jadi siapa dia minat tengok cerita sinetron Indonesia, kita bawa sendiri. Nama ustazah daripada Indonesia, lepas daripada Darul Zahra. Bolehlah tengok lagu mana orang mari dakwah tempat kita, mari belajar ambil ilmu istifadah daripada dia. Mari peramal suka sikit dia, semangat sikit nak isyak. Kalau duk main 2 orang duk tengok ni, hak ni duk jelek, hak ni duk tidur gitu. Jadi taik dah nak seh, putus angin dia nak kecek. Jadi kalau mari ramai jadi naik seh lah sikitnya Ali Al-Munawwar. Tajuknya sunnah melengkapi wajib. Sunnah melengkapi wajib. Kenapa? Sunnah ini melengkapi benda-benda wajib kita. Kenapa? Kena tahu juga Jadi orang Tino pandailah kecek bak orang Tino nyakuk lagi. Kalau kata kalau ambo nyakuk dengan ambo dengan dia kau nyakuk rasa. Kau nyakuk lagi. Esok pukul 2.45 petang. Jangan malam mari 2.45 malam nyanyi Kotok Bilal lah. Nyambak kata pencuri lah. Tu esok agak-agak kalau ada peluang, ada saing-saing kau ajak mari jalan-jalan. Kalau hak jenis berat, kalau program hak jenis sekali gini boleh ajak mari. Tak apa mari geng-geng dulu ajak saing mari sambil kita makan KFC depan tu kita mari dengar dakwah kita. Dia mari duduk setengah jam 15 minit duduk. Pahala masuk kita. Geng. Lah ni ke orang ke nak masuk belakang, masuk pitih, masuk gapo, pahala lagi-lagi lah nak. Mudah-mudahan kita tolong, kita bantu majlis-majlis agama, Allah Taala bantu kehidupan kita. Allah Taala wi bahagia kepada kita. Kerana kebahagiaan hanya ada dalam agama. Wallahu a'lam. Tak ada dah.